Dalam meniti arus kemodenan ini, media massa telah menjadi ejen yang paling berpengaruh untuk menyebarkan budaya, perniagaan, pengetahuan mahupun ideologi. Kehidupan remaja dianggap banyak dipengaruhi oleh media massa yang merangkumi media elektronik, media cetak dan internet. Walau bagaimanapun, terdapat media elektronik seperti video, televisyen dan filem pawagam yang memaparkan jalan cerita dengan tema ganas. Oleh itu, media massa membawa banyak pengaruh kepada pembentukan kepada adab dan etika seseorang itu, bergantung kepada cara penggunaan media massa yang memberi faedah pada sudut positif atau impak buruk yang negatif dari segi mental maupun fizikal seseorang itu. Menurut ahli falsafah Profesor Nakib Al-Atas, adab membawa maksud mendisiplinkan jiwa beserta fikiran. Ini membawa maksud adab adalah disiplin rohani dan jasmani yang menyebabkan seseorang itu mengenal pasti untuk membuat sesuatu perkara itu dengan benar serta wajar dilakukan ataupun tidak. Kesan daripada adab yang baik adalah dapat membuat kita berasa rapat dan bersungguh-sungguh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala serta berterusan melakukan ibadah dan amal soleh. Pada istilah perkataan Yunani, etika iaitu ethos merujuk kepada nilai atau ciri yang berkaitan dengan sikap yang mempengaruhi tingkah laku oleh seseorang atau satu kumpulan. Etika juga bergantung kepada pemikiran dan pandangan manusia yang berubah mengikut tempat dan masa. Menurut ahli falsafah Thomas Hobbes, tanpa undang-undang, sosial, moral dan etika, akan wujud konflik dan peperangan yang berpanjangan yang tiada berkesudahan yang menyebabkan manusia hidup dalam keadaan keji, ganas dan bongkak. Terdapat 3 objektif kajian berdasarkan tajuk kajian kami iaitu peranan media massa terhadap pembentukan adab dan etika. Objektif kajian yang pertama adalah kajian ini dilakukan bertujuan untuk mencari peranan media massa terhadap pembentukan adab dan etika para pelajar. Yang kedua adalah kajian ini dilakukan untuk menganalisa sejauh mana media massa mempengaruhi kepribadian para pelajar. Yang ketiga adalah kajian ini dilakukan untuk menentukan sama ada media massa memberikan kesan positif atau negatif kepada para penggunanya. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu kajian soal selidik kepada 80 orang pelajar yang terdiri daripada tingkatan 2, 3, 4 dan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekanbaru Parit Buntar, Perak. Bahan rujukan yang digunakan oleh penulis adalah seperti buku ilmiah, latihan ilmiah, jurnal, kertas projek dan keratan akhbar yang berkaitan. Bahan ini telah diperoleh daripada banyak universiti dan perpustakaan di Malaysia. Metod kajian adalah menggunakan kaedah menganalisis data kuantitatif menggunakan alat peranti komputer. Teori yang digunakan pula adalah analisis skala Likert. Model yang digunakan untuk memproses data soal selidik tersebut adalah dengan perisian Statistical Package of the Social Science SPSS versi ke-17. Teknik statistik kepada kajian ini adalah kaedah statistik deskriptif yang menghuraikan keputusan soal selidik dalam bentuk jadual. Berdasarkan artikel, akhlak terbagi kepada 3 ciri utama iaitu ciri yang pertama, aspek batin. Ciri yang kedua, pada aspek zahir yang dilakukan tanpa emosi, tekanan atau paksaan oleh orang lain. Ciri yang ketiga, berpunca daripada perbuatan berterusan seseorang yang menjadi kebiasaan dan menjadi darah daging kepada seseorang. Tambahan pula, perbuatan manusia berkait rapat dengan sifat dan pembawaan hati mereka. Umat Islam boleh membina akhlak mulia dalam diri mereka dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW yang terpuji. Masyarakat alaf ini semakin maju menggunakan media massa seperti internet, media elektronik dan media cetak. Pada realitinya, memang tidak dinafikan bahawa terdapat remaja berasa tertekan jika tidak mengikuti trend terkini dan fenomena ini dipanggil sebagai FOMO FOMO yang membawa maksud fear of missing out. Kesannya, remaja berani mencuba perkara yang tidak bermanfaat dan merisikokan diri mereka.
Pengkaji menyediakan 2 soalan bagi mengkaji faktor pelajar terpengaruh dengan media massa, iaitu faktor mencari maklumat, pelajaran dalam media massa dan faktor mendapat ilmu pengetahuan melalui pencarian di media elektronik. Faktor mencari maklumat pelajaran dalam media massa mencatatkan purata keseluruhan dalam skala yang sederhana iaitu 3.38. Hal ini kerana salah satu medium yang dapat membantu pelajar dalam mencari maklumat adalah media massa seperti internet. Sebagai contoh, terdapat cikgu-cikgu yang membuat video pendek di laman media sosial mereka untuk menerangkan satu pembelajaran seperti penggunaan formula matematik di laman Instagram oleh Sir Fatih Husin yang merupakan seorang guru di pusat tuisyen MC+. Yang kedua, faktor mendapat ilmu pengetahuan melalui pencarian di media elektronik. Faktor ini telah mencatatkan purata skala tinggi iaitu 4.20. Hal ini kerana media massa seperti internet juga tidak kurang hebatnya sebagai platform untuk menyebarkan dakwah, bermaklumat bagi membuka mata masyarakat dengan fakta dan keterangan tentang keindahan Islam. Sebagai contoh, Ustaz Ahmad Adenin Roslan yang berumur 29 tahun dan mempunyai 1 juta pengikut menggunakan platform TikToknya untuk berdakwah. Antara intipati video beliau adalah berkonsepkan soal jawab. Oleh itu, pelajar dapat mempelajari ilmu baharu melalui media massa dan bermanfaat serta menyampaikannya kepada orang lain. Kajian ini menggunakan kaedah model penelitian dalam pengumpulan data dan informasi yang berkaitan. Model penelitian yang digunapakai adalah dengan pengedaran soal kaji selidik kepada para responden. Soal kaji selidik tersebut terbahagi kepada 2 bahagian iaitu soal kaji selidik berstruktur atau terbuka dan yang kedua adalah soal kaji selidik tertutup. Soalan kaji selidik berstruktur atau terbuka yang disediakan ini mengandungi pilihan aneka jawapan untuk dipilih oleh para responden berdasarkan kefahaman dan pengalaman mereka semasa menggunakan media massa. Manakala, soal kaji selidik tertutup pula tidak disediakan sebarang pilihan jawapan. Para responden diminta untuk memberi jawapan atau pandangan yang sesuai berdasarkan pertanyaan dalam sesi temu bual yang dijalankan. Walau bagaimanapun, kaji selidik tersebut tidak mengandungi istilah benar ataupun salah kepada soalan yang dinyatakan. Ini adalah kerana tujuan utama soal kaji selidik tersebut dilaksanakan adalah untuk mengetahui kefahaman dan pengetahuan responden dalam isu yang dibincangkan. Selain daripada itu, penulis juga menggunakan kaedah penelitian bahan-bahan cetak atau studi kepustakaan yang mengandungi data asas yang berkaitan dengan topik perbincangan. Di antara perpustakaan yang sering penulis kunjungi untuk mendapatkan bahan rujukan yang diguna pakai dalam melaksanakan kajian ini adalah Perpustakaan Tun Sri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Negara Malaysia dan juga Perpustakaan Awam Pusat Islam Jakin. Penulis turut menggunakan pendekatan kaedah ini adalah untuk memberi gambaran kasar jangkaan kepada data yang akan dikumpul dalam kajian ini dengan merujuk bahan penulisan lain yang turut mengkaji berkaitan dengan kajian ini. Seterusnya, sebanyak 100 orang responden Muslim yang terlibat dalam kajian ini. 100 orang responden ini terdiri daripada 50 orang pelajar dari kawasan Kajang dan 50 orang dari kawasan Sabak Bernam. Pelajar sekolah yang dipilih adalah dari 2 kategori sekolah yang berbeza, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA. Penulis membuat keputusan untuk menggunakan 2 lokasi yang berbeza dalam pemilihan responden adalah kerana faktor pandangan, perbezaan pandangan, skop penggunaan media massa dan juga pengetahuan tentang media massa yang mungkin berbeza di antara kedua-dua sekolah ini. Akhir sekali, kaedah menganalisis data terkumpul yang digunakan oleh penulis adalah bentuk penelitian acak kepada sampel terkumpul. Melalui penelitian ini, penulis akan mengetahui sejauh mana media massa ini mempengaruhi pembentukan pribadi pelajar Muslim. Seterusnya, penulis akan menggunakan statistik deskriptif yang
digambarkan dengan menggunakan gambar rajah jadual dalam membentangkan keputusan kajian berdasarkan proses penelitian yang digunakan. Menurut Kamus Dewan, media massa didefinisikan sebagai alat komunikasi yang dapat menyampaikan maklumat atau berita kepada semua orang dengan kadar yang segera. Penggunaan media massa sebagai alat komunikasi pada masa kini sangatlah luas. Penggunaan media massa ini tidak terhad kepada peringkat umur yang tertentu sahaja, kerana daripada peringkat umur kanak-kanak, remaja, dewasa hingga ke peringkat warga emas menggunakan kaedah media massa sebagai alat komunikasi yang lebih mudah dan efektif selari dengan perubahan zaman dan teknologi sekarang. Dengan kewujudan kemudahan tersebut juga telah membuatkan penyebaran informasi mahupun maklumat menjadi lebih mudah dan berskala besar pada satu-satu masa. Dari masa ke semasa, kita dapat melihat pengaruh dan kesan media massa dalam kehidupan seharian manusia semakin meluas. Walau bagaimanapun, artikel ini lebih memfokuskan kepada pengaruh dan kesan media massa kepada golongan para remaja kerana merekalah subjek dalam kajian ini. Terdapat 4 fungsi media massa yang dinyatakan dalam artikel ini. Keempat-empat fungsi yang dinyatakan ini boleh mendatangkan kesan positif ataupun negatif kepada masyarakat bergantung kepada cara mereka menggunakannya. Fungsi media massa yang pertama adalah membantu masyarakat mengetahui perihal dunia. Ini adalah kerana media massa yang diguna secara meluas di seluruh dunia telah membantu semua orang dalam proses mendapatkan berita atau informasi tentang kejadian yang berlaku hanya dengan menggunakan hujung jari. Contoh platform yang boleh digunakan untuk mendapatkan laporan adalah melalui berita di televisyen seperti buletin utama, berita perdana dan sebagainya. Kemudian, fungsi media massa yang kedua adalah sebagai medium mencari peluang pekerjaan. Syarikat atau mana-mana organisasi besar lebih kerap menggunakan media massa sebagai cara mempromosikan peluang pekerjaan kerana liputannya yang lebih meluas berbanding luar talian. Contohnya, melalui sosial media Facebook, pengguna hanya perlu menekan satu butang kongsi untuk memperlebarkan lagi liputan berkenaan dengan informasi ataupun maklumat yang disampaikan. Disebabkan faktor inilah kebanyakan syarikat atau organisasi lebih kerap menggunakan media massa dalam mempromosikan peluang pekerjaan ataupun peluang perniagaan kerana ianya ternyata lebih mudah, berkesan dan juga menjimatkan kos. Fungsi yang seterusnya adalah sebagai proses penyerapan budaya. Media massa boleh digunakan untuk mempercepatkan proses pengkongsian ilmu budaya kepada generasi baru kerana sebahagian besar daripada pengguna media massa dan teknologi pada masa kini adalah generasi muda. Dengan menggunakan medium dan kaedah yang betul serta menarik, boleh menarik minat mereka dalam mendalami budaya masyarakat kita supaya tidak lapuk di ditelan zaman. Fungsi terakhir yang dinyatakan dalam artikel ini merupakan fungsi yang paling popular iaitu media massa sebagai alat hiburan. Golongan remaja lebih cenderung menggunakan media massa sebagai alat hiburan. Penggunaan media massa sebagai alat hiburan ini bukanlah sesuatu perkara yang negatif jika dipandang dengan sudut yang berbeza. Contohnya, peniaga kecil pada masa kini menggunakan media massa bagi tujuan mempromosikan produk atau barangan jualan mereka. Mereka akan menggunakan video pendek dan kreatif untuk menarik minat pelanggan yang dapat membantu kepada penjualan kepada barang produksi. Kemudian, secara tidak langsung dapat juga membantu tingkatkan ekonomi negara supaya menjadi lebih maju. Kesimpulan yang dapat penulis buat setelah selesai proses penganalisis data terkumpul melalui kajian ini adalah media massa bukanlah faktor utama penyebab dalam pembentukan kepribadian pelajar Muslim. Ia hanyalah salah satu faktor timbulnya masalah ini. Keputusan kajian ini dibuat berdasarkan soal kaji selidik yang diedarkan. Jadi, pernyataan yang dibuat oleh kebanyakan masyarakat yang menyatakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian negatif datangnya daripada media sosial ini adalah tidak benar sama sekali dan telah dibuktikan dalam kajian ini.
Penulis menegaskan bahawa media massa tersebut tidak menawarkan fungsi negatif, tetapi sikap individu yang menyalahgunakan platform tersebut yang membuatkannya menjadi suatu masalah. Tambahan pula, penulis menyimpulkan bahawa para pelajar yang terlibat sebagai responden dalam kajian ini menggunakan media massa tersebut sebagai sumber informasi. Berdasarkan kajian literatur artikel kedua ini, pengkaji telah menyebut satu objektif dalam kajiannya bagi mengkaji faktor peranan media massa dalam pembentukan kepribadian pelajar Muslim, iaitu mengkaji persepsi serta sikap para pelajar terhadap program dan aktiviti dalam media massa. Pengkaji mengambil keputusan untuk mengkaji perkara tersebut kerana ianya boleh ditafsirkan kepada kesan penggunaan media massa. Kemudiannya boleh ditafsirkan kepada persoalan apakah media massa ini berpengaruh besar terhadap pembentukan peribadian pelajar terutamanya yang beragama Islam. Pengkaji ingin mengetahui sama ada pelajar berminat dengan program yang ditawarkan dalam media massa seperti media massa sebagai medium penyalur maklumat, alat komunikasi, hiburan dan sebagainya. Prosedur pengumpulan data dari peringkat awal adalah dengan bermula dengan memohon kebenaran serta kelulusan untuk membuat kajian dari bahagian inovasi dan penyelidikan di Jabatan Pengajian Politeknik. Pengkaji kemudiannya menulis surat kepada bahagian data pengurusan pelajar JPP bagi tujuan mendapatkan populasi pelajar dari Politeknik Malaysia yang terpilih. Antara politeknik yang terpilih adalah daripada Politeknik Sultan Azlan Shah, Politeknik Kota Baharu, Politeknik Kota Terengganu, Politeknik Merlimau Melaka, Politeknik Port Dickson, Politeknik Tunku Sirajuddin dan Politeknik Balik Pulau. Berdasarkan metodologi kajian ini, pengkaji telah menggunakan kajian deskriptif yang menggunakan borang soal selidik yang diubah sesuai dari instrumen kajian oleh A.B. Halim, ET AL 2005 serta daripada kajian lepas yang berkenaan dengan bantuan daripada pensyarah-pensyarah daripada politeknik yang dilantik oleh pengkaji. Borang soal selidik ini berjaya diedarkan kepada pelajar-pelajar politeknik yang berkenaan. Untuk pengetahuan semua, kajian ini juga dilakukan ke atas politeknik yang berada di sebelah Borneo dan borang soal selidik tersebut diberikan kepada pensyarah yang dilantik adalah melalui pos. Kandungan dan jenis media massa di dalam kajian melibatkan televisyen, laman web, cakra padat iaitu seperti CD dan DVD dan juga majalah. Turut dilihat dalam kajian ini adalah dari segi penampilan akhlak pelajar yang terdiri daripada aspek pakaian, berhibur, pergaulan dan juga berkomunikasi. Kajian ini juga terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C dengan menggunakan soalan berbentuk 5 skala Likert. Pengkaji menggunakan perisian Statistical Package for Social Science SPSS for Windows versi 18.0 untuk menganalisis data-data tersebut. Analisis data-data ini adalah menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Dapatan analisis interpretasi data deskriptif adalah berpandukan kepada jadual skor min Jainabi dan Jamel 2009. Media massa merupakan alat komunikasi untuk menyebarkan maklumat kepada dunia secara langsung atau tidak langsung. Fenomena globalisasi dunia tanpa sepadan ini merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan seiring dengan kemodenan dunia. Pembangunan media massa mempunyai kesan positif dan negatif terhadap pembangunan masyarakat. Media massa berperanan dalam membentuk keseragaman budaya dan dihasilkan sebagai salah satu pengaruh media terhadap sistem nilai, pemikiran dan tindakan individu. Berdasarkan artikel ini, media massa memainkan peranan dalam penyebaran maklumat secara meluas kepada masyarakat di Malaysia. Maklumat-maklumat tersebut adalah seperti hal ehwal semasa, berita luar dan dalam negara. Hasil dapatan kajian terdahulu menunjukkan bahawa pelajar lebih cenderung terhadap paparan media elektronik dan media cetak yang di mana mempengaruhi tingkah laku pelajar.
kesan negatif daripada media massa terutamanya dapat menyumbang kepada kerosakan akhlak pelajar di politeknik hasil daripada bahan dan rancangan media massa yang dipaparkan dalam negara. Sebagai contoh, hilang jati diri dan kepribadian akhlak mulia. Perkara ini dapat dilihat apabila masyarakat Islam ataupun pelajar Islam sering didedahkan dengan maklumat palsu dan menyeleweng melalui penggunaan media massa ini. Bukan itu sahaja, pelbagai konsep dan cara hidup yang negatif juga disiarkan di media massa sehingga ianya mempengaruhi masyarakat Islam ataupun pelajar di politeknik itu sendiri untuk mengamalkan konsep dan cara hidup seperti itu. Menurut artikel ini juga, pengkaji menyatakan bahawa cara hidup sebahagian pelajar biasanya akan terpengaruh terus terhadap penampilan akhlak yang dipaparkan melalui media massa dalam jangka masa yang panjang dan hanya mengikuti bahan yang disukai. Perubahan penampilan akhlak dalam kalangan ini adalah dari segi cara pemakaian mereka, cara pergaulan, berhibur dan berkomunikasi. Seterusnya, kita beralih kepada perbincangan objektif yang ketiga daripada artikel ketiga, iaitu untuk mengenal pasti hubungan antara pendedahan media massa ini dengan gaya hidup pelajar Islam di politeknik. Pendedahan media massa dalam kalangan pelajar secara tidak sedar telah memberi kesan yang sangat besar kepada pelajar itu sendiri, tidak kiralah daripada segi positif ataupun negatif. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, terdapat pelajar yang lebih cenderung untuk terpengaruh secara terus apabila melihat penampilan akhlak yang ditunjukkan di dalam media massa. Untuk mengetahui sejauh mana kesan hubungan pendedahan media massa dan gaya hidup pelajar Islam di politeknik ini, analisis deskriptif telah digunakan oleh para pengkaji seperti frekuensi dan peratusan min bagi berhuraikan item setiap konstruk yang diuji. Jadual 5 di dalam analisis deskriptif menunjukkan hasil analisis berkaitan dengan bagaimana penampilan akhlak pelajar politeknik ini saling berhubung kait dengan pengaruh media massa ini. Penampilan akhlak pelajar dalam jadual 5 terbahagi kepada 4 aspek, iaitu aspek pergaulan, G, aspek pakaian, P, aspek hiburan, H, dan aspek komunikasi, K. Sebagai contoh, analisis statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahawa pelajar lebih terpengaruh dengan aspek pakaian. Pelajar di politeknik menyatakan bahawa mereka lebih selesa memakai pakaian yang lebih menutup aurat daripada mengenakan pakaian yang kurang sopan seperti memakai pakaian nipis. Rata-rata item yang mempunyai skor tertinggi adalah daripada kesan negatif dan manakala kesan negatif menunjukkan skor yang terendah. Hasil daripada 20 soalan yang disediakan oleh para pengkaji, objektif untuk mengenal pasti hubungan antara pendedahan media dengan gaya hidup pelajar Islam ini dapat dicapai. Menurut Oral Test 2002, sebaran fahaman tentang seks, keganasan, pornografi, porno aksi dan kehidupan manusia yang liar menyimpang daripada budaya dan agama kian disebar luas melalui media cetak dan elektronik. Media cetak dan elektronik yang menyiarkan filem dengan adegan ganas dan lucah mempengaruhi tindakan remaja berkelakuan tidak bermoral. Budaya permisif juga menjadi faktor masyarakat di Malaysia menyokong gaya hidup berpesta di luar batasan agama dan moral. Budaya barat ini menyebabkan norma sosial menjadi lebih liberal, terutamanya dari segi kebebasan seksual. Dalam pada itu, kesan keganasan di peringkat sekolah adalah remaja terlibat dengan masalah disiplin seperti buli. Sebagai contoh, menurut akhbar berita harian pada tahun 2021, pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar terlibat dengan kes buli yang dipercayai berpunca daripada mangsa yang cuba menasihati seseorang daripada suspek supaya tidak menonton video lucah di telefon bimbit. Kesannya, mangsa telah dikenakan rawatan dan suspek telah diberikan keputusan penamatan pengajian. Perkara seperti ini dapat menggelapkan masa depan remaja yang merupakan aset kepada negara.
Isu yang kedua adalah masalah sosial yang berpunca daripada penggunaan media massa yang tidak terkawal. Menurut pensyarah kepimpinan dan pengurusan merangkap kaunselor di Universiti Sains Islam Malaysia, Datuk Rosli Ahmad menyatakan antara punca utama kepada masalah sosial dalam kalangan remaja adalah berpunca daripada budaya mengikut trend. Menurutnya, remaja pada masa kini terlalu banyak menghabiskan masa dengan internet dan juga gadget kemudiannya mendorong mereka mencuba sesuatu yang baharu. Seterusnya, disebabkan oleh terlalu banyak menghabiskan masa dengan internet dan teknologi terkini telah menyebabkan kemahiran komunikasi golongan muda pada masa kini telah berkurang. Jika isu ini berterusan, boleh mendatangkan masalah kepada diri mereka sendiri apabila melonjak kepada dewasa nanti. Contohnya, apabila masuk ke alam pekerjaan, mereka dikehendaki untuk bekerja dalam kumpulan masyarakat yang mempunyai latar belakang, pegangan agama yang berbeza. Sekiranya mereka tidak mempunyai kemahiran sosial yang baik, boleh menyebabkan mereka dipulaukan oleh rakan sekerja, kemudiannya boleh mendatangkan tekanan kepada diri mereka sendiri. Disebabkan tekanan yang melampau juga boleh menyebabkan kemurungan, kemudian membuatkan seseorang boleh membuat keputusan terburu-buru tanpa berfikir dengan sewajarnya. Perkara ini amatlah membimbangkan kerana dari semasa ke semasa statistik rakyat Malaysia yang mengalami kemurungan adalah tinggi dan sekiranya tidak dibendung dari awal, ianya boleh memudaratkan diri mereka. Isu yang ketiga ialah keruntuhan akhlak hasil daripada bahan rancangan media massa yang negatif. Di sebalik kemudahan dan kecanggihan dunia hari ini, ia menjejaskan prestasi seseorang individu, khususnya remaja yang masih bergelar pelajar. Kesan ini boleh datang dalam jangka masa yang pendek ataupun dalam jangka masa yang panjang yang biasanya akan berlaku dalam secara berperingkat ataupun secara perlahan-lahan. Media dan komunikasi mampu menghasilkan impak baik dan juga buruk kepada manusia berdasarkan mesej yang dibawa dan juga mampu membentuk dan mencirikan personaliti mengikut rujukan. Remaja kebanyakan memilih program hiburan dan aksi apabila menonton televisyen ataupun filem. Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan oleh AB Halim Tamuri, Samsuddin A. Rahim, Abdullah Sulong, Muhammad Ali Ihsan menunjukkan bahawa bahan media massa berbentuk hiburan yang paling dinikmati oleh remaja. Tidak dapat dinafikan bahawa media massa adalah satu platform yang baik dari segi banyak perkara seperti pendidikan. Namun begitu, terdapat kandungan yang dipaparkan di media massa mempunyai kandungan yang negatif. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pelajar terhadap penampilan akhlak yang ditunjukkan. Kandungan negatif di media massa adalah seperti penampilan konsep dan cara hidup seperti cara hidup happy-go-lucky, drama yang berunsurkan keganasan dan unsur seks, penyebaran maklumat palsu, rasuah dan sebagainya. Pendedahan rancangan dan program negatif seperti ini sebenarnya dapat mempengaruhi minda dan akhlak pelajar kerana mereka merasakan bahawa mereka juga boleh melakukan perkara seperti itu walaupun mereka tahu perkara tersebut adalah berdosa besar dan juga haram. Kesan daripada rancangan-rancangan negatif seperti itu dapat melahirkan remaja yang mempunyai penampilan yang bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh, mengunjungi pusat hiburan seks bebas. Namun begitu, rancangan-rancangan seperti ini sebenarnya dapat meletakkan pelajar dalam keadaan untuk mereka berfikir sama ada mereka boleh mencontohi perkara tersebut ataupun tidak. Kesimpulannya, rangkaian media massa dalam kehidupan hari ini merupakan salah satu platform penyebaran maklumat dan kemudahan komunikasi untuk membentuk, mengukuhkan dan mengekalkan hubungan sosial dari seluruh dunia. Namun begitu, media massa juga mampu menyumbang impak yang negatif kepada segelintir remaja, khususnya kepada pelajar melalui perubahan sikap dan tingkah laku mereka. Transformasi dalam sistem pendidikan abad yang ke-21 bersifat holistik yang mementingkan penguasaan komputer dan internet amatlah memberangsangkan. Namun, kemudahan ini disalahgunakan oleh segelintir remaja untuk mengakses laman web yang tidak sesuai dengan skop pembelajaran dan pengajaran.
Media massa seharusnya menjadi sumber rujukan kepada masyarakat khususnya dalam kalangan remaja. Malah tanpa disedari, pengaruh hiburan media massa dinikmati oleh masyarakat berbanding skop pembelajaran dan pendidikan yang ada. Beberapa paparan yang menunjukkan bertentangan dengan nilai Timur dan Islam. Unsur seksual juga mudah didapati melalui media massa dan bahan lucah di laman web. Kerana pengaruh, ia mewujudkan remaja yang tidak beretika dan merosakkan. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan berganding tenaga, terutamanya pihak pengurusan institusi, ibu bapa dan pelajar itu sendiri, bagi membanteras aktiviti-aktiviti yang dapat menyumbang kepada kemerosokan akhlak dan etika ini. Guys, lihat deh. Lihat, gede banget kan? Iya. Itu siapa sih? Gue nggak tahu asli. Aduh, pede banget ya kamu. Ini pede banget. Parah. Dia pede banget gitu ya. Itu so cantik. Harus viralkan ini. Iya, lo bikin story viralkan. Susan adalah salah satu contoh dari korban cyberbullying yang terjadi pada media sosial zaman sekarang. Contoh kasus cyberbullying yang sering terjadi adalah di media sosial Instagram. Berdasarkan informasi, Instagram menduduki peringkat nomor 1 sebagai media cyberbullying. Cyberbullying yang dimaksud dalam hal ini mencakup komentar negatif pada postingan tertentu, pesan personal tak bersahabat, yang sifatnya tentu saja untuk mengolok-ngolok korban. Hal ini berdampak pada gangguan psikologis korban, seperti membuat rendah diri, bahkan hilangnya rasa percaya diri. Maka dari itu, stop cyberbullying.